Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari topik 2.3.2 Imbangan Pembayaran. Maksud imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran merupakan satu rekod sistematik tentang jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran keuangan sesebuah negara dengan negara lain dalam tempoh 1 tahun. Imbangan pembayaran merekod semua urus niaga ekonomi antara sebuah negara dengan negara lain. Akaun imbangan pembayaran melibatkan rekod butiran debit dan kredit. Di ruangan debit, kita akan mencatat pembayaran keuangan. Contohnya, rakyat Malaysia membelanjakan RM7,000 semasa bercuti di negara Jerman. Di ruangan kredit, kita akan mencatat penerimaan keuangan. Contohnya, syarikat pengangkutan Malaysia menerima bayaran tambang daripada syarikat Korea Selatan. 2.3.3 Akaun semasa dalam imbangan pembayaran. Apakah dia akaun semasa? Akaun semasa merupakan salah satu komponen utama dalam imbangan pembayaran. Ia merupakan akaun yang merekodkan nilai ekspor dan import barang serta perkhidmatan dan juga pendapatan. Akaun semasa terdiri daripada 4 butiran utama, iaitu akaun barangan, akaun perkhidmatan, akaun pendapatan primer dan akaun pendapatan sekunder. Akaun barangan. Akaun barangan merekodkan jumlah nilai ekspor barang nampak dengan jumlah nilai import barang nampak. Perbezaan antara jumlah nilai ekspor barang nampak dengan jumlah nilai import barang nampak dikenal sebagai imbangan dagangan. Terdapat 3 jenis imbangan dagangan, iaitu imbangan dagangan seimbang ialah keadaan apabila nilai ekspor barang nampak sama dengan nilai import barang nampak. Imbangan dagangan lebihan ialah keadaan apabila nilai ekspor barang nampak melebihi nilai import barang nampak. Manakala imbangan dagangan defisit atau kurangan ialah keadaan apabila nilai ekspor barang nampak kurang daripada nilai import barang nampak. Akaun perkhidmatan. Akaun perkhidmatan merekodkan ekspor dan import barang tak nampak dalam negara. Perbezaan antara jumlah nilai ekspor barang tak nampak dan jumlah nilai import barang tak nampak dikenal sebagai imbangan perkhidmatan. Imbangan perkhidmatan bersamaan dengan jumlah nilai ekspor barang tak nampak ditolak dengan jumlah nilai import barang tak nampak. Antara butiran yang direkod ialah penerimaan dan pembayaran aktiviti seperti perjalanan dan pengangkutan, perkhidmatan keuangan, perkhidmatan telekomunikasi, komputer dan informasi, pembinaan dan perkhidmatan insurans dan pencen. Akaun pendapatan. Akaun pendapatan merekodkan penerimaan dan pembayaran pendapatan oleh sesebuah negara. Perbezaan antara jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran pendapatan sesebuah negara dikenal sebagai imbangan akaun pendapatan. Ada 2 sumber pendapatan, iaitu pendapatan primer. Ia merupakan pampasan pekerja seperti upah, gaji, faedah yang diterima warga negara asing yang bekerja di luar negara. Pendapatan pelaburan, contohnya untung dan dividen yang dibayar kepada pelabur asing yang melabur di Malaysia. Pendapatan sekunder, iaitu pendapatan dalam bentuk bayaran pindahan, iaitu urus niaga yang tidak memerlukan balasan. 2.3.4 Defisit dan lebihan akaun semasa. Lebihan akaun semasa. Ia merupakan di mana jumlah penerimaan keuangan adalah lebih daripada jumlah pembayaran keuangan. Defisit akaun semasa pula merupakan jumlah penerimaan keuangan adalah kurang daripada jumlah pembayaran keuangan. 2.3.5 Sebab dan implikasi lebihan dan defisit akaun semasa. Sebab lebihan akaun semasa. Permintaan yang tinggi untuk ekspor disebabkan daya saing sektor perkilangan meningkat, penyusutan nilai mata wang tempatan dan peningkatan pendapatan di negara rakan dagang. Permintaan yang rendah untuk import disebabkan citarasa barang tempatan bertambah
penyusutan nilai mata wang di negara rakan dagang dan inflasi di negara rakan dagang. Peningkatan produktiviti disebabkan peningkatan kemahiran buruh, teknik pengeluaran yang lebih efisien, peningkatan penerimaan pendapatan primer dan sekunder, serta penerimaan dividen dan keuntungan dari luar negara lebih tinggi daripada penghantaran balik dividen. Peningkatan penerimaan pendapatan primer dan sekunder, contohnya lebih banyak keuntungan diterima daripada pelaburan luar negara, mendorong kepada lebihan akaun semasa. Implikasi lebihan akaun semasa. Peningkatan dalam pendapatan negara, kesan daripada peningkatan ekspor barang dan perkhidmatan. Peningkatan guna tenaga kerana peningkatan ekspor dan keuntungan akan meningkatkan pelaburan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Peningkatan taraf hidup kerana kuasa beli masyarakat bertambah. Inflasi kerana peningkatan permintaan agregat semasa. Ekonomi berada hampir guna tenaga penuh menyebabkan inflasi sederhana yang menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kadar pertukaran asing kerana peningkatan permintaan mata wang tempatan meningkatkan keyakinan kepada pelabur asing. Sebab defisit akaun semasa. Permintaan yang rendah untuk ekspor disebabkan daya saing sektor perkilangan menurun, nilai mata wang tempatan naik dan pendapatan di negara rakan dagang menurun. Permintaan yang tinggi untuk import disebabkan citarasa barang import bertambah, peningkatan import barang pengantara, barang modal dan barang penggunaan dan naik nilai mata wang tempatan. Penurunan produktiviti disebabkan buruh kurang mahir dan teknik pengeluaran yang kurang efisien. Peningkatan pembayaran pendapatan primer dan sekunder, misalnya kiriman wang ke luar negara oleh rakyat asing. Kekurangan inovasi dan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Tahap inovasi yang rendah mengurangkan daya saing produk di pasaran antarabangsa. Implikasi defisit akaun semasa, iaitu penurunan dalam pendapatan negara disebabkan pengurangan ekspor barang dan perkhidmatan. Penurunan guna tenaga disebabkan keuntungan dan pelaburan berkurang menyebabkan pengurangan peluang pekerjaan. Penurunan taraf hidup disebabkan kuasa beli masyarakat merosot. Penurunan kadar pertukaran asing, iaitu kesan daripada pengurangan permintaan mata wang tempatan, seterusnya menyebabkan keyakinan pelabur asing merosot. Cara mengatasi defisit akaun semasa. Kerajaan boleh meningkatkan pelaburan dalam infrastruktur fizikal dan digital. Kerajaan juga boleh meningkatkan perbelanjaan dalam sektor pendidikan dan kesihatan. Kerajaan boleh mengurangkan import dengan mengenakan tarif, dan kerajaan memberi insentif pelaburan kepada pelaburan langsung asing dan kelonggaran visa kepada pelancong luar negara. Sekian, kita jumpa lagi pada topik yang seterusnya.